الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-selamanya kita rafah setinggi-tinggi rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan seluruh mereka yang mengikut jejak langkah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dalam bulan Ramadan, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua terus bersemangat untuk kita meraih ganjaran dan juga tawaran yang Allah Subhanahu wa taala janjikan sepanjang bulan Ramadan. Sebelum ni kita pernah sebut tentang bagaimana nilaian manusia yang soleh memandang Ramadan berbanding dengan nilaian mereka yang tak tahu tentang nilai Ramadan. Seperti seumpama kanak-kanak kecil yang kita berikan dia sekeping dinar emas. Kalau tuan-tuan cuba bagi pada anak ke cucu ke yang baru masuk tahun 1 tahun ni kan, yang macam-macam perangai tu, terkencing dalam seluar lah, terberak dalam kelas lah, kami yang kena cuci semua sekali. Cuba kita pergi jumpa dengan anak-anak kecil ni. Sebelum dia pergi sekolah, kita bagi dia dua pilihan. Letak dekat belah kanan, kita letak sekeping dinar emas. Sekarang sekeping dinar emas ni 4.5 gram. 1000 lebih lah sekarang ni. Letak dekat sebelah pula sekeping not RM10. Agak-agak anak kita umur jah 1 dia ambil yang mana? Sekeping dinar emas ke sekeping duit RM10? Confirm RM10. Jangan bagi kat isteri, dua-dua disapu ya. Sebab apa dia tak ambil sekeping dinar emas, sedangkan sekeping dinar emas tu nilaian dia lebih 1000 harga dia. Sebab dia tak erti nak menilai betapa berharganya sekeping dinar emas. Maka begitulah gambaran yang kita boleh buat. Seperti mana orang yang masuk Ramadan, dia pulun betul-betul tarawihnya, dia pulun betul-betul Al-Qurannya, dia pulun betul-betul sedekahnya. Sebab apa? Sebab dia masuk Ramadan, dia sedang mengutip kepingan-kepingan emas yang Allah Ta'ala janjikan. Ada pun orang yang tidak tahu tentang nilaian emas yang ada pada Ramadan, maka dia masuk bulan Ramadan, dia jalan-jalan, dapatlah dia not-not RM10. Gambarannya begitu. Dapatlah sikit manfaat puasa, sihat tubuh badan, dapatlah sikit manfaat tarawihnya dalam keadaan dia dapat tenang hatinya. Itulah benda yang dapat. Tetapi nilaian emas yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan tak dapat. Apa dia? Nilaian-nilaian keampunan, nilaian kasih sayang, nilaian rahmah yang Allah Taala longgok dan lambakkan dalam bulan Ramadan. Maka kita kena tahu nilaian yang ada pada bulan Ramadan supaya kita ni jadi seorang yang tamak dan juga seorang yang sangat-sangat rakus untuk kita mengutip ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ni kita teruskan juga kuliah subuhnya. Cuma tak ada air lah dekat meja penceramah ni kan. So dia tahu-tahulah tak boleh panjang-panjang sangat. Dahaga. Tak dengar tak apa kan, yang bercakap ni kering. Baik. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Cuma kita ambil 10 yang awal dulu. 10 yang kedua, ketiga dan keempat tu kita tengok pada keadaan. Adakah perlu kita sambung ataupun kita stop dekat 10 asas akidah, kemudian kita pergi pada perbincangan akidah yang lebih jejak ataupun lebih realistik dalam zaman kita. Tapi fokus yang asal iaitu kita akan bincang 10 asas akidah yang dimuatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab dia Arba'in fi Usuluddin. Sepatutnya kita ada pertemuan bulan lepas. Tapi bulan lepas hari Ahad saya masih lagi berada di Madinah
buat umrah. Jadi tak dapatlah kita bersama bulan lepas. Baik, jadi kita sambung bulan ni. Pertemuan 2 bulan lepas kita dah bincang Muqaddimah Imam Al-Ghazali. Muqaddimah Imam Al-Ghazali ni kita bincang sepintas lalu. Secara ringkasnya dalam Muqaddimah Imam Al-Ghazali ni, Imam Al-Ghazali bagi tahu kepada kita kenapa dia tulis ringkasan 10 asas akidah ni. 10 asas akidah ni lah. Ataupun kenapa dia tulis kitab 40 asas dalam agama. Sebab Imam Ghazali nak bagi tahu kepada kita semua ni tak berkesempatan. Mungkin bukan tak berkesempatan, mungkin kita tak berkesempatan untuk kita menyelami dan juga membaca kitabnya yang besar, iaitu Ihya Ulumuddin. Ada siapa-siapa dah khatam Ihya Ulumuddin? Saya pun tak khatam kan, sempatlah baca 2-3 bab kan. Jadi mungkin ramai yang tak dapat menyelami Ihya Ulumuddin. Yang mana Ihya Ulumuddin ini ditulis oleh Imam Al-Ghazali pada sekitar tahun 400 Hijrah lebih. Kenapa dia tulis Ihya Ulumuddin? Menghidupkan ilmu agama. Sebab bagi Imam Al-Ghazali, pada zaman dia hidup ketika itu, dia nampak fenomena yang berlaku kepada umat Islam ini, mereka ni beragama tetapi tidak menghidupkan kefahaman tentang agama tersebut. Solat banyak tapi tak faham solat itu untuk apa. Puasa bukan main seronok puasa sunat ni tapi tak faham puasa tu untuk apa. Pergi haji, berubah-ubah orang pergi haji buat umrah tapi tak tahu apa maksud haji, apa maksud umrah, apa signifikan kita buat lambaian istislam kepada Hajarul Aswad. Sa'i itu apa implikasi sa'i dalam kehidupan kita? Adakah kita penat semata-mata? Jadi ramai orang beragama dalam keadaan tipis kefahaman tentang agama. Itu fenomena berlaku pada tahun 500 Hijrah yang lepas. Ya, Imam Al-Ghazali nampak bahawa umat Islam sedikit demi sedikit buat ikut orang saja. Kenapa solat tarawih ikut orang? Kan? Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi sebut kam min qa'imin wa laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Berapa ramai orang yang bangun qiyam pada bulan Ramadan, tarawih lah, tetapi dia tak dapat apa-apa pun dalam qiyam dia melainkan sahar, berjaga malam, penat, mengantuk. Hak tu je dapat. Sebab apa? Pergi solat tarawih ikut trend. Pergi solat tarawih sebab apa? Sebab sedap imam ni baca kan, seronok, tenang hati. Jadi ramai orang yang solat tarawih tak dapat apa-apa. Sedangkan Nabi galakkan kepada kita, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangun menunaikan solat qiyam Ramadan, tarawih yang kita sebut nama tarawih lah. Dulu tak sebut tarawih, sebut qiyam Ramadan. Solat tarawih dengan penuh pengharapan, penuh keimanan, penuh pengharapan diampun dosa baginya. Berapa ramai yang solat tarawih dia langkah tu dalam keadaan, ya Allah, aku nak pergi solat tarawih ni dengan harapan aku diampunkan dosa pada malam ni. Berapa ramai yang betul-betul menghayati solat tarawih dalam keadaan nak minta betul-betul Allah Ta'ala ampun dosa. Maka sebab itulah Imam Al-Ghazali nampak budaya umat Islam ketika itu semakin hari semakin tak faham tentang agama, buat ikut sukati. Maka dikarang kitab Ihya Ulumuddin. Tapi kita tak berkesempatan nak baca sebab panjang dan tebal sangat, besar sangat. Jadi diringkaskan, ringkas. Ada banyak ringkasan dia. Ada Mukhtasar Ihya Ulumuddin, ada Bidayatul Hidayah yang kita dah belajar dekat sini, Hidayatul Salikin 9 tahun dengan almarhum Ustaz meninggal ni. Kemudian ada satu lagi ringkasan yang lebih umum dan sangat menyeluruh, iaitu namanya Arba'in fi Usuluddin, iaitu 40 asas agama. Dia masukkan setiap asas agama itu diringkaskan dalam bentuk poin. Maka jadilah kitab yang kita bincang pada pagi ini. Baik, itu ringkasan dalam mukadimah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi 40 asas agama dibahagikan 10 asas tentang akidah, 10 asas tentang ibadah, 10 asas tentang pembersihan jiwa, dan 10 asas yang terakhir tentang menghiasi jiwa dengan kebaikan. Baik, hari ini kita akan mulakan 10 asas yang pertama ini dengan asas yang pertama yang disebut dengan nama asas Zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zat Allah Ta'ala ni apa dia? Dia bukan macam zat yang kita biasa guna tu, zat makanan, zat besi, zat apa lagi. Zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni nak menceritakan tentang diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
apa yang kita kena faham tentang diri Allah Ta'ala. Dalam agama, dalam perbincangan yang biasa kita bincang, iaitu sifat yang pertama, Allah bersifat dengan sifat wujud. Kan? Dalam sifat wujud itu apa perkara yang pertama yang dibincangkan? Allah itu wujud ataupun Allah itu ada berdiri pada zat yang sendiri. So zat Allah Ta'ala tu nak sebut macam mana? Ataupun zat Allah Ta'ala tu kita nak faham macam mana? Sebab ada orang dia khayal, dia gambarkan, oh zat Allah Ta'ala ni mungkin dia satu zat yang khusus, yang hebat, yang agung seperti cahaya. Dia ada orang khayal-khayal gitu. Ada pula orang yang duk khayal Allah Ta'ala ni dalam bentuk dalam bentuk satu zat yang sangat besar yang tak boleh. Ada banyak gambaran. Jadi apakah Al-Quran ajar kepada kita semua tentang pemahaman kita nak faham zat Allah tu bagaimana? Maka sebab itu asas yang pertama yang kita kena faham ialah kita kena fikir zat Allah Ta'ala tu apa. Baru-baru ni tersebar satu rakaman. Tapi fahaman ni sebenarnya kalau tuan-tuan perasan, benda ni dah lama dah berlaku. Yang ada dua orang duk tayang kat video, dia baru belajar kan. Dia duk mengaji peringkat asas, dia dengar ustaz kata zat Allah Ta'ala ini tidak boleh dibayangkan, tidak boleh difahami, tidak bertangan, tidak berkaki seperti yang kita bayangkan. Dia pun pergi mengaji kat tempat lain, tiba-tiba jumpa satu kesimpulan, oh Allah ni bukanlah zat yang wujud. Allah Ta'ala ni nama yang menempel pada Muhammad. Jadi Muhammad tu lah Allah. Pasal tak ada video baru ni yang keluar? Dia punya penyebaran ni dah lama dah. Dipanggil akidah batiniyah. Bukan akidah batiniyah yang tasawuf tu, tak ni. Orang-orang yang belajar ilmu-ilmu Allah Ta'ala ni dalam bentuk yang salah lah. Terpesong, seleweng. Pada dia, disebabkan Allah Ta'ala ni tak boleh kita faham, kita tak boleh tengok, tak boleh nak digambarkan dengan akal kepada kita semua. Maka dia kata Allah ini bukanlah satu entiti, satu zat, tetapi dia adalah nama, jawatan yang dipegang oleh siapa? Muhammad. Sama juga Syiah pun buat benda tu juga. Syiah, sebahagian Syiah lah, tak semua Syiah. Baru ni saya pergi Madinah 2 kali, sempat solat sebelah Syiah, geram tu rasa kan. Sempat paling geram sekali waktu masuk Raudah tu. Dapat solat subuh dalam tu. Rupa-rupanya sebelah kita duk seronok kan. Rupa-rupanya belah kiri tu rupanya orang Syiah. Geram. Sebab apa? Sebab kita duduk solat sebelah makam Nabi. Sebelah makam Nabi tu kalau susunan dia ni Nabi SAW diletakkan belakang Nabi kan, Nabi mengiring. Kita jenazah kita iringkan ke depan kan, hadap kiblat. Belakang Nabi tu kepala Sayyidina Abu Bakar tu menghadap kepada bahu Rasulullah. Itu posisi Sayyidina Abu Bakar letak. Kemudian Umar ada kata belakang, ada kata dekat kaki Rasulullah. Kita duduk solat sebelah Sayyidina Abu Bakar, sebelah Sayyidina Umar. Tapi ada pula orang Syiah buat spoiler di solat. Macam mana kita nak kenal solat Syiah ni? Sebenarnya diketuk 3 kali. 1, 2, 3. Bila time dia ketuk 1, 2, 3 tu, dalam hati tu rasa menyirak tu. Tengah solat ni menyirak. Kan? Tak tahulah dia buat dengan kefahaman ataupun diikut-ikut saja. Sebab apa? Sebab dalam asas mereka ketukan 3 kali itu ialah sebagai simbolik supaya Allah Ta'ala celaka dan binasakan 3 orang. Celaka buat Abu Bakar, celaka buat Umar, celaka buat Aisyah. Itu dia punya asas kefahaman kalau dalam Syiah. Solat sebelah jenazah, sebelah perkuburan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia geram kan. Rasa tapi sabarlah dalam Raudah kot kan. Polis banyak sekeliling tu. Baik. Sama juga macam fahaman Syiah. Syiah ni dia berfahaman bahawa Tuhan ini dia ada fahaman hulul. Hulul ni dia menyerap masuk dalam tubuh badan. Diserap masuk dalam Muhammad, kemudian melompat ke Ali, kemudian melompat ke dalam imam-imam. Itu semua Allah. Itu bagi Syiah yang sesat lah. Yang betul-betul sesat. Ada Syiah yang dia mu'tadil, pertengahan. Dia tak katalah tu Allah. Tapi dia kata Sayyidina Ali ni lebih afdal daripada Sayyidina Abu Bakar. Itu yang pertengahan, yang kita boleh bincang lagi lah. Baik. Jadi apa fahaman yang kita kena faham tentang zat Allah Ta'ala? Bagaimanakah zat Allah Ta'ala yang kita kena faham? Jadi asas dia yang pertama sekali, kita kena letak bahawa zat Allah Ta'ala ni dia tak sama macam kita. Kita baca kat sini. Kami memulakan perbicaraan dengan mengatakan segala puji bagi Allah yang memperkenalkannya kepada hamba-Nya melalui kitabnya yang diturunkan dalam
bahasanya ataupun dalam bahasa Arab yang diutuskan kepada manusia. Bahawa maksud dia Allah pengarang bawa kepada kita yang pertama sekali lafaz puji pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan nak cerita kepada kita bahawa setiap perbincangan tentang Allah Subhanahu Wa Taala ni semuanya diambil daripada Al-Quran. Semuanya daripada Al-Quran. Ada orang kata mengaji kitab akidah Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ataupun Asy'ariyah ni dia meletakkan akal membelakangkan Al-Quran. Salah. Bukan meletakkan akal membelakangkan Al-Quran, tidak. Kita membawa akal supaya akal itu dapat seiring dengan Al-Quran. Sebab apa? Sebab ada orang yang guna Al-Quran tanpa guna akal, sesat habis. Khawarij guna Al-Quran, tolak akal, sesat. Yang bunuh Sayyidina Ali ni ialah Qura, orang yang paling banyak baca Al-Quran. Bukan paling banyak lah, yang sangat banyak baca Al-Quran. Kalau dia baca Al-Quran tu sedap sangat orang dengar. Tapi dia baca tak faham. Sayyidina Umar pernah hantar orang ni, Abdul Rahman bin Muljim, hantar ke Mesir untuk ajar penduduk Mesir baca Al-Quran, biar pandai baca Al-Quran. Tapi orang ni lah juga, Abdul Rahman bin Muljim ni lah yang bunuh Sayyidina Ali. Walaupun dia pandai baca Quran, hebat baca Quran, sedap baca Quran, tapi sebab tak faham Al-Quran, dia faham agama kot dia faham sendiri. Dia ingat Sayyidina Ali ni dah sesat, dah kafir, dia bunuh Sayyidina Ali. Kumpulan Khawarij, pelampau dalam agama. Sebab apa? Dia telah mematikan akal dalam membawa agama. Ada juga orang yang berlebihan guna akal tolak Quran, itu berlebihan. Jadi kita bawa satu manhaj ataupun satu konsep yang pertengahan. Islam ni agama wasatiyah, pertengahan, iaitu kita membawa akal supaya akal ni dapat melihat kebesaran dan juga keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu gunanya akal. Jadi dalam permulaan perbincangan zat yang pertama, asas yang pertama ni, Imam Al-Ghazali bawakan kepada kita bahawa segala perkara yang dibincangkan ini adalah datang daripada Al-Quran. Baik, apa dia asas yang kita kena faham tentang zat Allah Ta'ala? Yang pertama sekali, Allah itu zatnya Esa, Wahidun, ataupun Esa, Ahad. Esa pada zatnya, iaitu tiada sekutu ataupun syarik baginya. Kenapa disebut Allah Ta'ala itu Esa? Maksud dia, zat Allah Ta'ala ni, dia tidak ada yang lain yang semisal ataupun yang sama dengan zat Allah Ta'ala. Contoh kita manusia, zat kita ni, unsur kita apa? Tanah. Apa lagi? Malaikat, unsur dia cahaya. Jin, unsur dia api. Roh, unsur dia angin. Semua tu dia ada unsur-unsur dia. Allah Ta'ala, unsur dia apa? Kalau kita kata, oh Allah Ta'ala ni kita tak boleh tengok, tak boleh nampak, sama macam roh lah lebih kurang. Roh kita tak tahu macam mana bentuk dia, roh. Adakah Allah sama macam roh? Kita kata tidak. Sebab apa? Sebab roh, unsur dia angin, dan Allah Ta'ala ni tak sama. Tak ada satu pun yang sama unsur zatnya. Ni nak bincang tentang zat dulu, belum sifat lagi. Sifat ni Allah yang maha hebat, maha berkehendak, itu sifat dia. Ni nak cerita tentang zat, supaya kita tak khayal, kita tak bayangkan Allah Ta'ala ni macam mana. Orang ramai duk bayang-bayang, macam mana ya Allah. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu, zat Allah Ta'ala tu tak boleh dibayangkan. Yang kamu boleh tahu, kamu kena wajib beriman, kamu kena jauhkan diri daripada bayangan, kamu kena tetapkan yang pertama, zat Allah Ta'ala itu Esa. Tu dia yang kita diberitahu. Kita diberitahu tentang keesaan zat Allah Ta'ala. Bagaimana zat Allah Ta'ala? Tak tahu. Itu yang kita kena iktiqadkan. Adakah Allah Ta'ala itu wujud menempel pada makhluk seperti mana fahaman hulul, fahaman Syiah tadi? Kita kata tidak. Allah Ta'ala itu berdiri pada zatnya sendiri, dan zatnya kita tak tahu macam mana sebab kehebatan zat Allah Ta'ala. Yang penting zat Allah Ta'ala itu Esa. Itu yang Imam Ghazali nak bagi tahu. Kaedah yang pertama yang kita kena faham, Allah Ta'ala itu Esa pada zatnya. Dah cukup. Jangan bincang tentang bagaimana zat Allah Ta'ala. Sebab zat Allah Ta'ala itu tak boleh dibayangkan dengan akal kita. Boleh tak kita tengok dan bayangkan zat Allah pada hakikatnya? Boleh pada satu masa nanti. Dekat mana? Dekat syurga Allah Ta'ala. Lalu orang-orang kumpulan-kumpulan ni tadi yang duk sebar video kata Allah Ta'ala itu adalah Nabi Muhammad, dia berhujah kalau
Allah Ta'ala itu boleh dilihat dalam syurga, maksud dia Allah Ta'ala itu mestilah dia boleh lihat juga atas dunia. Maksudnya dia kata dekat syurga pun kita tak boleh lihat Allah Ta'ala. Itu masalah geng-geng ni. So bila dia kata macam tu, kita jawab kita boleh lihat tapi bukan dengan keupayaan akal yang ada pada hari ni. Allah Ta'ala akan upgrade kita punya akal. Allah Ta'ala akan tingkatkan kemampuan akal kita. Kita boleh faham bagaimanakah zat Allah Ta'ala yang hakiki pada ketika mana masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekarang ni ialah kita kena mengesakan Allah ataupun menetapkan apakah ciri yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran berkaitan dengan bagaimana hakikat zat Allah yang sebenar. Allah Ta'ala tak suruh kita cari. Allah Ta'ala kata kamu takkan boleh, yang kamu boleh mampu capai bila kamu dah masuk syurga nanti. So kita sekarang ni perjuangan kita masuk syurga dulu, kita dapat tengok bagaimanakah zat Allah Ta'ala yang sebenar. Gitu saja. Baik. Yang pertama disebutkan zat Allah Ta'ala itu esa. Allah itu tunggal, iaitu tidak ada yang seumpama dengannya. Allah itu tempat bergantung. Ini kita panggil apa? Huraian kepada surah Qul huwallahu ahad lah. Allah itu tempat bergantung, iaitu tempat ada yang, iaitu tidak ada yang dapat menandinginya. Allah itu diesakan dan diagungkan, muwahhid, tanpa ada yang dapat menyamai kedudukannya. Ini semua berkaitan dengan keesaan lah. Allah itu bersifat qadim. Apa dia qadim? Yang pertama tadi esa. Susunan ni dia tak sama dengan susunan yang kita belajar dalam buku tu lah. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradat. Tak sama. Sebab apa? Sebab Imam Ghazali ni dia susun kitab akidah dia ni sebelum, ratusan tahun sebelum imam-imam yang ada pada hari ni susun. Yang kita duk mengaji sifat 20 yang menyanyi-nyanyi lagu tu, itu adalah susunan Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala. Dia datang lebih kurang dalam 300-400 tahun selepas daripada 500 tahun lebih rasanya. Lepas daripada Imam Al-Ghazali. Itu kaedah yang digunakan. Adakah salah? Tak salah, semua sama, semua betul. Intinya sama, cuma susunannya berbeza. Imam Ghazali dimulakan cerita tentang yang pertama, wajib beriman tentang Allah itu wujudnya pada zat yang tersendiri. Selesai. Kemudian zat Allah Ta'ala itu kamu tak boleh faham. Yang kamu boleh tahu ataupun yang kamu wajib beriman, zat Allah Ta'ala itu esa, tak ada yang sama dengan zat Allah Ta'ala. Kemudian zat Allah Ta'ala itu ada pula orang terfikir, bila ya zat Allah Ta'ala ni ada, terjadi bila? Lalu Imam Ghazali pun bawa beritahu pada kita, Allah itu sifat dia qadim. Qadim ini tidak ada baginya mendahuluinya daripada segi kejadian. Maksud dia wajib beriman zat Allah Ta'ala itu qadim. Qadim maksud dia apa? Qadim maksud dia yang paling mudah untuk kita faham dan yakini. Qadim itu bermaksud kewujudan Allah itu tidak ada permulaan. Kalau kita duk bayang macam mana ya sebelum Allah Ta'ala ciptakan arasy, sebelum Allah Ta'ala ciptakan segala makhluk ni, apa Allah Ta'ala buat? Itu bukan kerja kita nak fikir. Kita nak fikir apa Allah Ta'ala buat apa sebelum Allah Ta'ala jadikan arasy. Kemudian ada pula yang bertanya, adakah pernah wujud satu lagi dunia sebelum daripada dunia yang ada pada ni? Tak usah fikir. Yang penting wajib kita beriman Allah Ta'ala itu wujud dengan sifat qadim. Zat Allah Ta'ala itu wujudnya qadim. Qadim ni berbeza dengan makhluk. Makhluk ni dia pernah ada dalam keadaan tidak ada, kemudian ada. Itu kita panggil hadis, baharu. Allah Ta'ala qadim. Wajib beriman zat Allah Ta'ala itu qadim. Okey. Allah itu bersifat azali, iaitu tidak ada baginya permulaan. Azali ni dia sedikit berbeza dengan qadim. Tapi untuk kita mudah faham, azali ni dia ada tanpa dia tidak ada baginya permulaan. Sama lebih kurang. Nak cerita qadim dengan azali tu nanti kita pergi next level, nanti baru kita bincang secara detail. Yang tu detail sikit lah. Untuk peringkat asas, kita kena faham bahawa Allah Ta'ala ini kewujudannya tidak ada permulaan. Maknanya tidaklah ada tiba-tiba Allah Ta'ala tercipta dengan sendirinya. Ada orang duk jawab pada anak-anak ni dia bertanya, ayah, contohlah dia tanya ayah kan, ataupun dia tanya ustaz dia, ustaz,
Siapa ciptakan Allah? Ada yang terlepas jawab, oh Allah Ta'ala ni tidak diciptakan. Allah Ta'ala ni terjadi dengan sendirinya. Bila kita sebut Allah Ta'ala terjadi dengan sendirinya, maksud dia pernah dalam satu keadaan Allah Ta'ala ni tak ada, tiba-tiba ada. Jadi salahlah konsep tu. Jawapan yang sebenar, Allah Ta'ala ini ada tanpa ada permulaan. Anak pening dia pening sekejap. Besar nanti dia faham lah. Sebab apa? Sebab ni akidah. Sebab apa tidak boleh Allah Ta'ala daripada tidak ada dengan sendiri. Dan dari sudut logik akal pun, kita pun tak boleh terima tentang sesuatu benda yang tiba-tiba ada dengan sendirinya. Akal kita tak boleh terima. Itu satu perkara yang mustahil. Benda tiba-tiba ada. Macam dunia. Golongan-golongan etis ataupun golongan-golongan yang kita panggil sekarang ada satu fahaman. Bukan lama lah, bukan baru lah, lama dah. Fahaman yang meletakkan segala perkara ni mesti dibuktikan dengan kajian sains. Kumpulan scientology. Orang yang meletakkan sains ini sebagai satu batu asas kepada agama mereka. Scientology lah, dia punya bahasa official dia. Dia meletakkan bahawa semua benda ni dia mesti ada huraian dan juga kajian. Dia tak boleh benda-benda terjadi. Kalau benda tu bercanggah dengan sains, maka kita kena tolak benda ni tak termasuk dalam kebenaran ataupun hakiki. Itu adalah cerita dongeng. Contoh apa dia cerita dongeng yang ditolak? Contoh cerita dongeng yang ditolak ialah Isra' Mi'raj. Dia kata ni bukan cerita betul ni. Mana boleh perjalanan dalam satu malam, satu saat boleh sampai ke sana, tak boleh. Tak logik. Bila tak logik pada akal mereka, logik pada kita. Tak logik bagi mereka sebab bertentangan dengan konsep sains. Maka mereka kata ni adalah perkara yang tidak masuk akal. Jadi tak masuk akal, ditolak sebagai mengarut. Jadi bagi kita tidak, benda ni adalah benda yang boleh diterima dengan akal, cuma tak boleh diterima dengan adat. Adat memang bercanggah, tetapi pada akal tak ada masalah, boleh je berlaku. Sebab apa? Memang berlaku. Kita beriman benda tu memang berlaku. Jadi kumpulan-kumpulan ni dia akan tengok bagaimana kejadian alam ini terjadi, dia mesti ada sebab dan akibat dia. Maka dia pun beriman benda semua terjadi disebabkan sebab dan akibat. Okey. Jadi sebab itu mereka pun menolak konsep ketuhanan dan sebagainya. Jadi kita beriman Allah itu qadim, Allah itu azali, tidak ada permulaan. Kewujudan Allah Ta'ala ini adalah berterusan, disebut mustamir. Dalam bahasa kita ataupun dalam apa yang kita gunakan, apa dia? Qadim ada, qidam. Lepas qidam, baqa. Kan? Dalam nama yang diberi oleh Imam Sanusi. Tapi Imam Ghazali dia guna perkataan mustamir, yang berterusan. Maksudnya samalah. Baqa ataupun berterusan ni ialah satu keadaan wajib kita beriman zat Allah Ta'ala ni ataupun diri Allah Ta'ala ni dia tidak akan binasa. Macam tubuh badan kita binasa, dunia binasa. Semua makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan itu binasa. Kalau tak binasa pun, dia masuk dalam kategori boleh binasa. Ada makhluk yang tidak binasa. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tidak mahu membinasakan dia. Tetapi adakah dia itu bersifat dengan sifat tidak boleh binasa? Tak, dia sifat binasa. Tetapi Allah Ta'ala tidak membinasakan dia. Macam tak faham je. Contoh dia apa? Contoh dia syurga. Syurga boleh tak Allah Ta'ala binasakan syurga? Boleh. Ada bagi sifat syurga binasa. Allah Ta'ala binasa tak syurga? Tak. Allah Ta'ala tetapkan syurga ni aku jadikan dia ada tarikh surat beranak dia lahir, tapi dia tidak ada tempoh binasa. Allah Ta'ala tetapkan begitu. Bukan sebab dia tidak boleh binasa, tak. Sebab memang Allah Ta'ala tak nak binasakan syurga. Tapi bagi Allah memang tak logik bagi akal kita Allah Ta'ala ni boleh binasa. Kita tak boleh terima tentang kebinasaan Allah Ta'ala. Maka wajib kita beriman selain daripada Allah Ta'ala ini wujud, tidak ada permulaan yang kita tak faham. Begitu juga kita tak boleh faham tentang kewujudan Allah Ta'ala ini tidak menerima kebinasaan. Macam nombor infinity lah. Kan? Macam nombor infinity. Kita dalam penulisan kita tak boleh nak tulis nombor banyak-banyak sampai kita terpaksa tulis infinity, tanda infinity tu kan, 8 terbalik tu. Itu je yang kita boleh buat. Sebab apa? Sebab tak ada pengakhiran. Cuba kita bilang nombor tak ada pengakhiran. Ke ada jumpa nombor last apa dia?
Tak ada dah, nombor last tak ada tu je lah. Kalau kita kira ni boleh lah, kita kata nombor last 9. Mula daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita tahu 9. 9 tu dari sudut nombor dia lah. Tapi kalau kita susun balik, nombor tak ada pengakhiran. Kemudian Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kekal abadi. Samalah mustamir, kemudian ditetapkan lagi abadi, iaitu kekal, iaitu tiada kesudahan baginya. Baik. Kemudian zat Allah Ta'ala ini juga maha berdiri dengan sendirinya. Qayyum. Maha berdiri dengan sendirinya, tanpa terhenti baginya. Dan Allah Ta'ala ini maha tetap, daim, tanpa terputus baginya, sentiasa bersifat dengan sifat keagungan, iaitu jalal. Apa maksud yang disebutkan oleh Imam Ghazali di sini? Yang dimaksudkan di sini ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini bersifat dengan sifat sendiri. Kita sebut dalam bahasa yang kita gunakan, qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Ramai yang letak bila masuk tentang berdiri dengan sendirinya, dia akan letak bahawa Allah Ta'ala ini maha kuat, maha hebat, tak perlukan kepada sesiapa pun. Huraian itu sebenarnya dia masuk kepada sifat Allah yang bersifat dengan sifat qudrah. Sifat qudrah Allah Ta'ala. Sifat qudrah Allah Ta'ala ini menceritakan kepada kita zat Allah Ta'ala ini tidak memerlukan kepada bantuan lain. Contoh, ini sifat qudrah, bukan qiyamuhu binafsihi. Maksud dia, contoh macam tubuh badan kita perlukan kepada, katakanlah perlukan kepada oksigen, perlukan kepada air, perlukan kepada nutrisi, perlukan pada protein. Itu sifat yang ada pada zat kita. Zat kita ni memerlukan kepada nutrisi. Tapi bagi zat Allah Ta'ala tak memerlukan kepada apa-apa nutrisi pun. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat qudrah. Itu sifat qudrah. Qiyamuhu binafsihi ini, yang pertama sekali, dia adalah bermaksud zat Allah Ta'ala itu tidak memerlukan kepada tempelan-tempelan kepada yang lain. Tempelan-tempelan kepada yang lain. Sebab nak menolak hujjah, kumpulan-kumpulan yang dulu pernah disebutkan, kumpulan-kumpulan sesat lah, dia ada 3 istilah dia. Yang pertama sekali, wahdatul wujud. Yang pertama, wahdatul wujud. Yang kedua, hulul. Dan yang ketiga ialah ittihad. 3 ni berkembang. Yang pertama, wahdatul wujud. Apa fahaman dia? Fahaman dia ialah all is one, one is all. Kan? Biasa orang guna ni kalimat ni, fahaman yang disebarkan di seluruh dunia pada zaman dulu, fahaman pantheism. All is one, one is all. Maksud dia, semua ni adalah Allah. Dan Allah itu adalah semua. Maksud dia, aku ni adalah sebahagian daripada pecahan-pecahan Allah. Yang mana aku ni daripada Allah itu, serpihan daripada Allah Ta'ala itu menjadi makhluk. Itu fahaman wahdatul wujud. Dia beza dengan wahdatul syuhud. Tinggi sikit dia punya perbincangan pagi ni kan. Duk pening-pening kepala tengok kan. Sabar. Sahur kan pagi tadi kan. Okey lah. Dia beza dengan wahdatul syuhud. Wahdatul syuhud ni orang yang belajar mengenal Allah Ta'ala dan dia betul-betul kasih dan rindu pada Allah Ta'ala. Semua benda dia nampak Allah Ta'ala. Maksudnya dia nampak itu adalah sebahagian kebesaran Allah Ta'ala. Dia pandang langit, dia nampak kebesaran Allah Ta'ala. Dia tengok pokok, nampak subhanallah. Itu wahdatul syuhud. Itu yang kita kena capai. Tapi wahdatul wujud, dia mengajar kepada kita bahawa semua zat-zat yang ada pada dunia ini adalah sebahagian daripada Tuhan. Itu konsep salah. Cuma kalau kita jumpa ada tok guru kita yang ajar, kita kena pergi mencapai maqam wahdatul wujud. Sebenarnya yang dimaksudkan dengan wahdatul wujud itu adalah wahdatul syuhud. Ada juga yang menggunakan wahdatul wujud, tetapi fahaman dia adalah wahdatul syuhud. Sebab itu kita kena faham dulu istilah yang digunakan. Kalau wahdatul wujud itu merujuk kepada kita pandang semua, kita nampak kebesaran Allah, itu betul. Tapi kalau diajar kita semua ni adalah sebahagian daripada zat Allah Ta'ala. Tetapi kita dipisahkan daripada zat Allah Ta'ala dan kita akan bersatu balik pada masa akan datang. Kalau kita buat baik, kita akan bersatu balik pada Allah Ta'ala. Itu fahaman yang salah.
Okey, wahdatul wujud yang salah. Ada fahaman hulul. Hulul ni ialah Allah memasuki ke dalam tubuh badan manusia. Itu fahaman hulul. Ada yang berfahaman dalam istilah dia, aku ni adalah Allah. Betul. Dia mengaku dia Allah. Sebab apa? Konon-konon Allah masuk dalam tubuh badan dia. Itu fahaman yang sesat. Ada satu lagi disebut dengan ittihad. Ittihad ni ialah kita akan bersatu kepada Allah Ta'ala. Kita akan buat satu perkara yang baik dan kita akan bersatu tu dalam bentuk bergabung, dalam bentuk zat pada Allah Ta'ala. Jadi, dibawakan kepada kita konsep qiyamuhu binafsihi ni merujuk kepada Allah Ta'ala tu Allah, kita-kita lah. Allah Ta'ala tu berdiri dengan sendiri, tak menempel pada orang lain. Tak. Allah Ta'ala tu adalah Allah. Qiyamuhu binafsihi. Tak perlu kepada tempelan-tempelan kepada makhluk. Jadi kita kena faham konsep qiyamuhu binafsihi itu adalah Allah berdiri dengan sendirinya tanpa menempel kepada mana-mana unsur yang ada pada makhluk. Sebab Allah Ta'ala ni maha berdiri dengan sendirinya, tak perlu pada tempelan-tempelan. Baik. Dan berdirinya Allah Ta'ala itu dalam keadaan yang qayyum, dalam keadaan yang kuat dan maha tetap, daim, sepanjang masa tidak ada tempoh. Macam kita berdiri, kita survive, ada masa kita sakit, ada masa kita tidur, tapi Allah Ta'ala sentiasa. Kehebatan Allah Ta'ala itu sentiasa. Contoh macam kita tengok dalam unsur-unsur yang ada pada pokok. Pokok ni dia ada masa dia subur, ada masa dia layu. Allah Ta'ala tidak ada proses begitu. Daim ni adalah berterusan. Allah Ta'ala itu tetap. Begitulah Allah Ta'ala. Tidak ada pertambahan, tidak ada perubahan. Kita pun sama. Kita pada peringkat awal kita ni lembek, lemah. Baby kan, boleh buat apa baby? Tak boleh buat apa. Kemudian Allah Ta'ala bagi pada kita satu bentuk kekuatan. Kemudian kita akan kembali lemah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Rum, Allahul lazi khalaqakum min dha'fin. Kami jadikan kamu ni lemah. Tak boleh buat apa baby. Makan sendiri tak boleh. Yang boleh dia buat apa? Menangis. Kan? Kencing sendiri boleh lah, tapi kencing yang nak basuh sendiri tak boleh lah. Lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian daripada lemahnya kamu seorang baby, kami jadikan kamu ni kuat. Boleh makan sendiri, boleh minum sendiri, boleh buat kerja sendiri, boleh cari duit sendiri. Kemudian Allah Ta'ala jadikan kita baby balik. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian kami akan jadikan kamu kembali lemah dan berubai. Itu proses kejadian bagi makhluk. So kita ni kalau kita tengok proses ni semakin kita ni daripada lemah jadi kuat. Time kuat ni lah orang duk sombong belagak tu. Kan? Dia lupa dia akan jadi baby balik. Orang akan jaga dia, orang akan basuh berak dia, orang akan uruskan dia. Dia lupa dia akan jadi baby balik. So jangan sombong. Tapi bagi Allah Ta'ala tidak. Allah Ta'ala ni daim, tetap. Tidak ada perubahan sikit pun. Itu disebut yang pertama qayyum, berdiri dengan sendirinya. Kemudian daim. Daim ni maksudnya Allah Ta'ala ni tetap. Tanpa ada terputus ataupun tanpa ada berlaku perubahan. Dan sentiasa bersifat dengan sifat jalal, keagungan. Jalal ni keagungan dalam erti kata Allah Ta'ala ini tidak ada kurang keagungan, kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan Allah itu yang maha awal, yang maha akhir, yang maha zahir, yang maha batin, dan dia maha mengetahui atas setiap perkara. Maksudnya Imam Ghazali bawa kepada kita semua benda yang kita bincang sebelum ini, yang tadi tu Imam Ghazali bagi tahu, kita tetapkan bahawa Allah Ta'ala ini yang maha awal, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Kita kena tetapkan Allah, keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini kita kena faham. Allah ini yang maha awal, tak ada permulaan. Ya Allah yang maha akhir, tidak ada binasa. Allah yang maha zahir, semua yang ada ni adalah hasil daripada qudrah dan juga kekuatan Allah Ta'ala. Dan Allah ni yang maha batin, yang maha mengetahui segala yang rahsia, dan dia mengetahui atas setiap perkara yang berlaku. Kenapa Imam Ghazali tetap letak ujung sekali ni yang terakhir dah untuk asas yang pertama ni. Kenapa Imam Ghazali tutup perbincangan asas yang pertama ni dengan dia maha mengetahui atas setiap perkara? Kenapa ditutup dengan dia maha mengetahui? Imam Ghazali nak beritahu pada kita jangan bincang tentang bagaimana zat Allah sebenarnya. Tu biar dalam syurga nanti kita tengok. Yang pertama, kita kena tetapkan dengan keyakinan Allah ini memang tak sama dengan makhluk dia, berbeza keagungan, berbeza sifat dan juga zatnya dengan makhluk. Yang pertama.
Yang kita kena tetapkan, Allah ini Esa, Allah Ta'ala ini tidak ada permulaan, Allah Ta'ala ini tidak binasa, Allah Ta'ala ini tidak menempel dan tidak memerlukan makhluk-makhluk lain yang menguatkan zat dia. Dan kita, yang penting sekali, kamu kena jangan bincang sangat tentang bagaimana Allah, tapi kamu kena yakin Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu buat. Kena fikir tentang apa yang aku kena buat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan aku. Yang tu kita kena banyak fikir. Bukan fikir tentang macam mana ya zat Allah Ta'ala, macam mana ya tangan Allah, duk sebut tangan Allah macam mana, tu nanti kita bincang pada pembahagian yang kedua. Kenapa ada sebut tangan Allah dan sebagainya. Jadi itu asas yang pertama. InsyaAllah kita masuk pada asas yang kedua nanti, iaitu penyucian, menyucikan Allah daripada perkara-perkara yang tidak layak. Nanti kita akan tengok bagaimana istilah jisim yang kita kena sucikan, bagaimana yang disebut tentang Allah itu bertangan, Allah Ta'ala itu berkaki. Apa yang kita kena faham tentang konsep tangan Allah, kaki Allah, mata Allah, apa yang kita kena faham dalam Al-Quran. Itu kita bincang pada pertemuan akan datang insya-Allah.